Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazliza binti Saiful Salihuddin, pelajar dari Fakulti Pengajian Islam Syariah PBJJ UKM Bangi, ingin membentangkan tugasan saya yang bertajuk Mandi Wajib dan Mandi Sunat. Mandi Wajib. Pengertian mandi menurut bahasa iaitu al-ghusl atau al-ghusl, yang berarti mengalirnya air pada sesuatu. Menurut istilah, meratakan air pada seluruh badan dari hujung rambut sampai hujung jari kaki disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya. Mungkin untuk menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah. Secara umum, mandi merupakan salah satu sarana untuk membersihkan badan. Mandi secara umum dilakukan setiap hari, bahkan lebih dari sekali. Mandi seperti biasa untuk membersihkan kotoran yang ada pada badan. Mandi artinya mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Seterusnya, dalil berkaitan mandi. Dari Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Yang kedua, hadis. Haqqun ala kulli muslimin ayyaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Wa 'inda muslimin haqqullah. Maksudnya, sepatutnya setiap muslim mandi sekali dalam 7 hari dengan membasuh kepala dan tubuh badannya. Menurut riwayat Muslim, sebagai kewajipan terhadap Allah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ijma' sepakat menghukumkan mandi yang bertujuan membersihkan tubuh badan adalah sunat, manakala mandi yang menjadi syarat sah ibadat adalah wajib. Hikmah disyariatkan mandi. Yang pertama, mendapat pahala. Mandi adalah ibadat. Ini bermaksud dengan melaksanakan perintah syarak dan mematuhi hukumnya, kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga kebersihan. Membersihkan kotoran daripada badan dapat menjauhkan diri kita daripada sebarang penyakit. Yang ketiga, menghasilkan kecergasan. Menjadikan tubuh badan cergas dan aktif serta menghilangkan rasa lemah, lesu dan malas. Sebab-sebab mandi wajib. Sebab mandi wajib ada 6. 3 di antaranya biasa terjadi kepada laki-laki dan perempuan, dan 3 lagi khusus pada perempuan sahaja. Yang pertama, bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Yang kedua, keluar mani sama ada keluarnya kerana bermimpi ataupun sebab lain dengan sengaja atau tidak. Yang ketiga, mati. Orang Islam yang mati, fardu kifayah atas muslimin yang hidup memandikannya kecuali orang yang mati syahid. Yang keempat, haid. Apabila seorang perempuan telah berhenti dari haid, ia wajib mandi agar ia dapat solat dan dapat bercampur dengan suaminya. Dengan mandi itu, badannya pun menjadi segar dan sihat kembali. Yang kelima, nifas. Yang dinamakan nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak. Darah itu merupakan darah haid yang berkumpul, tidak keluar sewaktu perempuan itu mengandung. Yang terakhir, melahirkan. Baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak, seperti keguguran. Cara mandi wajib. Yang pertama, niat ketika air sampai ke tubuh. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, mencuci tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Yang kelima, membersihkan atau menyucikan tangan kiri dengan sabun. Yang keenam, berwuduk. Yang ketujuh, membasuh kepala dengan mengusap rambut secara meratakan kepala atau siram 3 kali dengan air. Ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari yang bermaksud, kemudian baginda SAW memasukkan jari-jarinya ke dalam air, kemudian mengusap rambutnya, kemudian menyiram kepalanya 3 kali dengan kedua-dua tangannya. Ketika menyiram kepala, hendaklah dimulai dengan bahagian kanan, kemudian bahagian kiri dan seterusnya bahagian tengah kepala.
Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang bermaksud baginda menyiram kepalanya di bahagian kanan, kemudian bahagian kiri. Bagi wanita yang mandi untuk haid atau mandi junub, perlu melepaskan ikatan rambut tersebut. Ini pula berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari, di mana beliau kedatangan haid ketika menunaikan haji. Lalu baginda Rasulullah SAW berkata, tinggalkanlah umrahmu, lepaskanlah ikatan rambutmu ketika mandi dan sisirlah rambutmu. Yang ke-8, memulakan dengan bahagian kanan tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan bahagian kanan pada semua urusannya, ketika memakai kasut, ketika bersikat dan ketika bersuci. Sahih Muslim. Yang ke-9, meretakan air ke seluruh tubuh badan. Dan yang ke-10, berwuduk jika hendak mengerjakan solat fardu. Perbezaan antara mandi wajib dengan mandi sunat hanyalah pada niatnya sahaja. Cara kaedah mandi adalah sama. Mandi sunat adalah mandi yang sah solat tanpanya. Syarak menghukumnya sunat dan digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Adapun bentuk mandi-mandi sunat adalah yang pertama, mandi sunat hari Jumaat. Sunat mandi pada hari Jumaat bagi mereka yang mendirikan solat Jumaat, sekalipun solat tersebut tidak wajib atas mereka seperti orang musafir, perempuan dan kanak-kanak. Pendapat yang lain pula mengatakan bahawa mandi pada hari Jumaat sunat bagi sesiapa sahaja sama ada yang mendirikan solat Jumaat ataupun tidak. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang hendak mendirikan solat Jumaat hendaklah dia mandi. Yang kedua, mandi sunat hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Sunat mandi berdasarkan hadis Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Waktunya bermula apabila masuk separuh malam hari raya. Namun sunat mandi selepas solat subuh menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Selepas mandi sunat memakai haruman dan pakaian yang baik, membersihkan dan menghilangkan bau badan serta memotong kuku. Individu yang tidak bercadang ke masjid untuk menunaikan solat hari raya Aidilfitri juga turut sunat mandi kerana ia merupakan hari untuk bercantik-cantik dan berhias-hiasan. Seterusnya, mandi kerana minta turun hujan atau sunat istisqa. Mandi sunat kerana hendak mengerjakan solat sunat istisqa. Mandi ini sunat dilakukan bagi orang yang hendak mengerjakan solat sunat istisqa, sama ada bagi orang yang hendak mengerjakannya secara berjemaah ataupun bersendirian. Waktu mengerjakan mandi sunat ini bagi orang yang hendak mengerjakannya secara berjemaah ialah ketika hendak keluar rumah untuk pergi ke tempat diadakan perhimpunan solat sunat istisqa. Manakala bagi orang yang hendak mengerjakannya secara bersendirian pula, waktu mengerjakannya ialah ketika orang tersebut hendak mengerjakan solat sunat istisqa. Mandi sunat ini habis waktunya apabila solat sunat istisqa mula didirikan. Seterusnya, sunat mandi kerana gerhana bulan dan matahari. Mandi sunat kerana hendak mengerjakan solat sunat gerhana bulan atau solat sunat gerhana matahari. Mandi ini sunat dilakukan bagi orang yang hendak mengerjakan solat sunat gerhana, sama ada orang itu hendak mendirikannya secara berjemaah ataupun bersendirian. Mandi sunat ini masuk waktunya ketika mula berlaku gerhana, iaitu permulaan berlakunya perubahan pada matahari atau bulan, dan habis waktunya setelah sempurnanya injila, yakni ketika gerhana matahari atau bulan ketika gerhana bulan tersingkap keseluruhannya. Seterusnya, sunat mandi bagi orang yang hendak mengerjakan ihram bagi orang yang haji. Setiap orang yang hendak melaksanakan ihram, baik laki-laki ataupun perempuan yang sedang haid ataupun nifas, disunatkan mandi. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi dari Zaid bin Sabit Al-Ansari yang bermaksud, Zaid bin Sabit melihat Nabi SAW melepas bajunya untuk membaca talbiyah saat ihram dan beliau mandi. Seterusnya, mandi sunat untuk masuk ke negeri Mekah. Ketika hendak memasuki kota Mekah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikisahkan
bahawa Ibnu Umar tidak memasuki kota Mekah kecuali beliau bermalam terlebih dahulu di Zituwa sampai pagi hari. Kemudian beliau mandi dan memasuki pada siang harinya. Beliau menyebutkan bahawa Nabi SAW melakukan hal sama. Seterusnya, sunat mandi ketika melempar di jamrah. Ketika melempar jamrah pada hari-hari tasyrik setelah matahari zawal atau condong ke arah barat, disunahkan mandi ketika hendak melempar jamrah kerana akan berkumpul dengan saudara-saudara yang lain. Sebagaimana yang disunatkan mandi pada hari Jumaat kerana hendak berkumpul bersama di masjid.